Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga salam sejahtera buat anda semua yang menonton di FB Group Academy SKB. Pagi. Itu dia. Okey, salam sejahtera. Ya, saya Muhammad Izzuddin bin Idris. Ya, hari ini kita ke udara sekali lagi ya bersama dengan seorang leader yang sangat hebat. Ya, yang mana saya dah tengok perjalanan bisnes leader ini daripada dia mula join SKV sehinggalah dia mencapai kejayaan ya buat jualan RM600,000 sebulan. Okey, saya nak tengok sama ada anda dah ready belum. Sila type di ruang komen sama ada anda dah ready ke belum. Okey, saya tengok. Okey, sila type ataupun anda jelas ke tidak suara saya? Ya, masih lagi pagi. Okey, sila type sama ada anda dah ready ke belum ya untuk kita teruskan sesi pada malam ini. Oh, okey, ready. Azam NFF juga dah kata ready. Siapa lagi yang ready? Nur Azlina MD Noh juga ready. Okey, kita teruskanlah ya, semua dah ready. Alhamdulillah ya, kita akan diperdengarkan dengan seorang leader yang mana beliau merupakan suri rumah tetapi telah dengan walaupun suri rumah bukanlah satu penghalang untuk beliau mencapai jualan sebanyak RM600,000 sebulan. Seorang suri rumah sahaja tuan-tuan dan puan ya. So dengan itu saya tak nak bawa masa lagi because masa kita pun terhad. Ya, saya ingin berjemput ya leader hebat Nexus itu Diamond ya, iaitu Puan Rozi Aminuddin. Dipersilakan. Terima kasih Cik Din. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ji kerana sudi menerima jemputan kami untuk bersama berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan ya mengenai bisnes SKV. Okey, sebelum tu mungkin Kak Rozi, macam saya kenal lah Kak Rozi, bagaimana Kak Rozi bermulanya SKV dan sebagainya kan. Jatuh, bangun semula ya, tetapi ya, ramai yang menonton pada ni masih lagi tak kenal Kak Rozi, yang tak kenal. Boleh tak Kak Rozi perkenalkan diri dahulu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rozi binti Aminuddin, biasa dalam SKV orang panggil Kak Di. Kan, okey, saya berasal dari Bangi dan menetap di Kelana Jaya. Ada 6 orang anak, 5 lelaki, seorang perempuan. Itu dia 6 orang anak tau. Tapi masih lagi nampak muda kan. Okey. Kak Rozi, boleh tak saya panggil Kak Rozi because memang saya mesra dengan Kak Ji ni dengan panggil panggil kakak je kan. Macam itulah. Okey, Kak Ji, boleh tak Kak Ji ceritakan sedikit bagaimana Kak Ji boleh join dengan SKV? Okey. Pada mulanya melibatkan diri dalam SKV ni tahun 2017 kan, masa tu berjumpa dengan Puan Kartika dengan Dr. Said lah. Okey, macam mana diorang terangkan macam mana produk, macam mana bisnes dengan SKV. Lepas tu diceritalah macam mana perjalanan bisnes dengan SKV. Dan saya adalah actually pengguna sebenarnya. Sebelum nak try bisnes, saya menggunakan produk SKV. Produk pertama yang saya guna adalah Radiance masa tu. Lah, berseri je muka kan? Tapi bukan sebab muka Cik Din, sebab saya ada kapal tanah. Saya ada kapal tanah. Memang saya tak boleh angkat tangan.
Saya tak boleh angkat tangan, saya tak boleh, and then lutut pun ada, macam-macam lah. Masalah umur dah masuk 5 series kan, macam-macam lah kan. So masa tu saya menggunakan produk, menggunakan Radiance, tak sampai sekotak masa tu. Sekotak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Memang dia tak sakit dah. Sampai sekarang saya menggunakan sampai dah, saya dah umur 5 tahun kot. Dah pakai Radiance. And then, tapi sekarang saya pakai semua produk SKV. Dari situlah minat nak menjual, nak share. Bukannya nak jual sebenarnya, nak share. Lepas tu pula SKV banyak buat kelas masa tu. Doktor saya kata, jomlah join kan. So saya pergilah. Saya memang tak pernah miss tak pernah miss kelas SKV. Tanya Cik Dem, betul Cik Dem? Betul sebab kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu Kak Rosie ni apa saja kelas yang dekat dulu, sebab dahulu kita buat di Akademi SKV, kita ada satu training center. So apa-apa saja kelas ataupun seminar sebagainya, Kak Rosie dia pastinya akan datang dan duduk depan. Itulah dia seorang leader yang sangat hebat kan. Okey, Kak Rosie. Kenapa Kak Rosie memilih SKV? Sebab rata-rata dekat luar sana banyak lagi produk yang hebat-hebat, yang meletup nembus ini sebagainya. Tetapi kenapa Kak Rosie boleh macam terpikat ataupun hati macam okeylah SKV lah? Okey, macam ni. Pada mulanya memang saya tak ada pengalaman dalam berniaga. Okey. Disebabkan saya selalu bantu suami sebab dia dulu ada terlibat dalam bisnes, advertising, PR, event, dan saya tolonglah. Saya ni orang belakang lah. Tolong dia, bantu dia. Lepas tu satu hari tu dia ajak lah. Kami ada partner, dia ajak untuk saya ni berimpian sebenarnya Cik Din. Impian saya nak ada bisnes. Asalnya memang nak ada bisnes. Nak contoh ni, bisnes kedai makan contohnya saya nak buat kafe. Memang daripada dulu ibu. Nak kena makan, kena kafe. Sebab saya masak. Tapi dah macam mana? Lain kan? Terus pergi ke SKV kan? Okey, tak betul kan? Macam mana buat? Impian tu buat makan, tapi kenapa pula tiba-tiba beralih arah untuk menjual makanan kesihatan ni? Macam mana ni? Okey, lepas tu impian tu tinggal impian lah. Impian kan free. Kan. Lepas tu saya dengan husband join ada dengan partner buka satu saya jadi founder kosmetik, skincare, produk kosmetik. Memang orang kata dalam masa beberapa bulan kami memang ada sales yang tiba-tiba mendadak lah. Okey, mendadak naik lah dan kami punya marketing, PR semualah buat. Tapi disebabkan yelah, kalau nak jadi founder ni memang menggunakan sumber kewangan. Okey, menggunakan sumber kewangan yang tinggi. Lepas tu at the same time masa tu ini kuasa Allah lah kan. Saya berjumpa dengan Dr. Syed, dengan Puan Kartika. Kan, lepas itulah yang tadi saya ceritalah asalnya saya sakit lah tangan. Itulah dia bermulanya dengan SKV. Lepas tu saya dah lama-lama macam pergi kelas, pergi semua, kata why not aku share business dengan SKV ni kan. Tapi mula-mula dulu biasalah kita jadi stokis, kita restock kan. Lepas tu pergi HQ, lepas tu pergi pula ni ambil barang. Penat, memang dulu penat lah. Tapi lah masa tu sistem tak ada, apa semua tak ada kan. Tapi Alhamdulillah lah, seronok lah dengan kita suka buat kerja macam ni. Itu dia. Okey, tuan puan nanti kalau tuan puan boleh catat apa segala tips-tips yang Puan Rosie akan share sebentar lagi Okey, Kak Rosie. Saya sangat kagum dengan Kak Rosie because saya nampak perjalanan Kak Rosie pada 2017. Saya berada di sana dan juga kita nampak Kak Rosie naik atau ada cabaran dan sebagainya. Tetapi pada hari ini Kak Rosie boleh capai jualan RM600,000 sebulan sebagai seorang suri rumah sahaja sebenarnya.
saya sangat kagum dengan Kak Rozi. Boleh tak Kak Rozi share ataupun bercerita apakah aktiviti yang Kak Rozi lakukan untuk mencapai satu tahap kejayaan sangat membanggakan sebenarnya? Okey. Kata macam mana saya kan. Orang kata apalah, peribahasa dia kata kan, ke mana tumpahnya kuah kalau tak ke nasi. Okay. Anak saya belajar di New Zealand. Okay. Anak saya lepas dia habis belajar, dia bekerja di sana. Masa tu PKP kan. So PKP tak boleh balik. So dia stuck di sana. Dan dia kata dia memang minat bisnes daripada awal, dia memang suka bisnes. So dia kata dia nampaklah ada peluang di SKV. So dia bantu saya. Dia kata nak tolong mami. Dia cakap. And then tapi dia ada rakan-rakan dia ada group, dia ada team. Dia ada team. So saya kagum dengan dia lah. Dia memang banyak bantu saya. And then tak sangka masa bulan 6 dia buat sales. Yelah, masa mula-mula tu dalam 60,000, 70,000. Tapi yang terkejut saya, bulan lepas dia buat dalam 380,000 dengan ads saja. 380,000 dengan buat ads saja. Wow. Wow. Okey, sangat menarik ya, sebab maksudnya Kak Rozi bisnes keluarga lah, maksudnya anak-anak pun join juga SKV. Begitu? Ya, anak-anak. Ya, betul. Anak-anak saya semua join SKV. Betul. Daripada team sale, daripada data entry, daripada key in, semua anak-anak saya. Oh, memang ini kira macam bisnes keluarga lah kan. Ya. Okey, puan-puan ya, cuba kita lihat ya bagaimana Puan Rozi ya, dia membuka mata anda semua. Sebab apa? Walaupun memang kita buat, tetapi kita perlukan sokongan, dan juga sokongan tu sebenarnya daripada keluarga kita. Betul Kak Rozi ya? Betul. Encik Din. Kenapa kita tak galakkan keluarga kita pun buat bisnes SKV juga kan? Maksudnya mereka juga dapat manfaat tersebut. Betul tak Kak Rozi kan? Betul. Lagi senang, budak-budak muda ni dia memang biasa dengan online. Jadi dia tahu macam mana nak approach orang, macam mana nak gunakan laptop, komputer, semua dia tahu. So saya just kejap je, macam mana closing semua, dia boleh buat. So saya kata, impress sangatlah, betul-betul best. Saya buat, mula saya share closing apa semua, and then saya screenshot, and saya bagi dia bagi kat team, so team dia boleh buat. So, saya kata, budak-budak ni senang, sebenarnya dia orang memang menunggu peluang untuk income lebih. Walaupun masing-masing ada kerjaya, kerja dengan Big Four, kerja dengan bank negara. Mostly tim saya semuanya accountant, makanya. Accountant. So memang ada kerja. So saya seronoklah dengan anak-anak muda ni. Saya rasa macam nak call anak saya lah, boleh ke? Itulah saya macam, sebab saya tertarik. Maksudnya anak Kak Rozi Azri tu masih berada di Auckland. Ya, di Auckland. Dia tak balik lagi, 2 tahun dah tak balik. Maksudnya ketika dia buat sale 380,000 tu, dia berada di Auckland. Yes, dia berada di Auckland. Ya, tuan-tuan puan, kita nak beritahu sebab sebenarnya online business SKV, anda boleh berada di mana-mana sahaja. Inilah bukti je. Kak Rozi, possible ke kalau kita jemput, nak tahulah kalau dapat mungkin anak Kak Rozi share sikit macam mana dia berada di sana, tapi dia berada bahasa lagi buat. Boleh ke? Boleh ke? Sana pun 1 pagi ni kot dia dah tidur. Saya try je Kak try dulu. Okey, sebentar ya, teman-teman. Kita tengok jikalau Kak Rozi dapat call anak dia Azri, yang mungkin anak dia boleh share sedikit ya, mungkin ini boleh memberikan satu dimensi baru kepada anak-anak muda di luar sana yang tengok menonton, bahawa anda tidak perlu berada di Malaysia pun. Walaupun anda berada mana pun, anda boleh ni. Dapat ke Kak Rozi?
Masuk je, masuk. Okay, Saya okay. Alright, cuba Cik Din. boleh. Alhamdulillah. Okey, kita try. Kita try. Sana pukul 1 pagi Pukul 1 pagi. Ya. Ya, okey, tak apa. Kita try. Macam Kalau okey, kita try. Azri, boleh. Alright. Kita tengok sama dia macam mana anak bujang Kak Rozi ni. Tak on camera ke? Mungkin kot Mungkin line line. kot. Tak apa. It's okay, tak apa. Sambil tu kita sembang dulu. Kita sembang dulu. Okey, so maksudnya anak-anak yang lain pun masih lagi berbisnes SKV. Ya, dia business SKV. Anak saya nombor 1 pun dia handle all the team lah. Dia handle di Malaysia. So anak saya nombor 2 dia buat marketing lah di Auckland. So yang nombor 1 di Malaysia handle team. Saya handle event. So kita ada 3 cabang berbeza. So best lah bila bekerja macam ni. Saya tak penat. Ya. Saya rasa mungkin line dia terputus-putus ke tak apa. Jikalau dapat nanti kita akan harap-harap doakanlah supaya kita dapat dengar daripada anak muda tersebut, anak muda yang mana dia boleh walaupun berada di luar negara Auckland bekerja tetapi masih lagi boleh buat SKV 350,000. Okey. Kak, sementara Azri nak join tu, boleh tak Kak share sedikit apa yang mudahnya berniaga bersama SKV Nexus? Okey, mudahnya berniaga Nexus ni. Dulu masa saya mula-mula join SKV, kami dikelar stokis, tak ada lagi Nexus. So masa stokis, kami kena restock, kami kena post barang, semua buat sendiri. Barang ejen pun kena buat juga, semua buat sendiri. Dan Cik Din tahulah, bila kita posting kat Facebook tu berderet-deret, orang kata apa? Trend kan? Kotak-kotak, buku-buku semua, ambil gambar, dah kerja. Lepas tu dah dapat, restock balik, duit yang dapat restock balik. So macam tak nampak lah duit tu ke mana kan. Orang kata waktu curi duit berniaga kan selalunya. Tapi sejak ada Nexus ni, saya sangat mudah. Saya dapat nampak sangat perbezaan daripada dulu dengan sekarang. Saya dapat menikmati income, bila setiap bulan dapat hujung bulan dapat orang kata apa? Sekedebuk orang kata kan. Tak payah fikir nak restock, tak payah fikir post dia, semua cost dah include everything, semua dah ada dalam tu. Itu yang saya rasa macam rugi kalau setiap tak grab opportunity ni. Betul. Saya rasa. Betul, sebab kalau dulu saya selalu tengok apa tu Kak Rozi dan juga stokers lain posting dekat berdirilah bungkusan kan. So saya pun terfikir macam ada ke masa yang terluang tu sangat banyak untuk mereka tu nak bungkus, nak pergi ke pejabat pos dan sebagainya. Tapi hari ni semua di hujung jari. Betul tak Kak Rozi ya? Semua di hujung jari. Sekarang saya bermain dengan laptop, saya bermain dengan handphone di sebelah, and then saya ada masa dengan family, saya boleh masak, saya boleh anak PPR ada, mami nak laptop ada, mami nak ini ada, so tak payah nak rebut-rebut. So macam saya rasa macam ya Allah, Allah dah bagi kan, rasa macam ya Allah. Aku rasa kita rasa sangat bila kita buat kerja rasa bahagia dengan anak-anak bahagia. So alhamdulillah rezeki tu senang masuk. Betul. Betul. Saya nak mungkin Kak Rozi share sedikit untuk capai satu kejayaan itu bukanlah senang bukanlah mudah Mungkin Kak Rozi boleh share apakah cabaran yang akak hadapi dan bagaimana akak menghadapi ataupun tukarkan cabaran ini kepada ataupun dari segi kata lain daripada tukarkan negativiti ini kepada positif.
Okay, saya biasa dengan ads ya. Team saya dengan ads, anak buah saya bawah-bawah pun semua dengan ads. Sekarang ni masa bulan lepas ads sangat cantik. FB ads sangat cantik, and then leads banyak masuk. Jadi kami senang nak close pun senang. Lagi-lagi ada defense ni kan. Sangat senang nak close. Tapi bulan ni cabaran sangat hebat lah. Bila ads kami di block, and then separuh daripada tim saya ads semua di block. So macam cabaran tu, ya Allah Tuanku, adakah ini benarlah ini ujian kan, tapi saya terima ini dengan hati yang lapang. So bila kita faham bisnes ni ada up and down, tapi saya dalam SKV ni down tu tak ada. Saya tak akan down insyaAllah, sebab saya tahu SKV akan buat bila dia kata ada leader yang down, dia akan buat sesuatu untuk kami. So macam saya Alhamdulillah start daripada Nexus ni kami ada Gladiator. Okay, kami mana yang income sales setiap bulan dapat ada certain sales bulan 30,000 setiap 15 hari bulan. So saya Alhamdulillah tak miss lagi lah. Daripada awal Gladiator dikenalkan sampai sekarang, saya masih lagi dalam tim Gladiator. So saya di-train oleh Puan Kartika dan sentiasa dibakar. Jadi saya rasa macam saya tak pernah rasa down lah. Sebab ada ni. Okey, hebat. Saya nak try sekali lagi sama ada boleh tak kalau kita jemput semula ya anak anda kepada Puan Rosie, ya, itu Encik Azri untuk bersama kita. Kita try sekali lagi lah. Alhamdulillah. Kak Rosie, jangan menangis pula. Lama tak jumpa anak. Ya Allah. Ya, betul. Itulah dia. Okey. Anda tengok ya, seorang ibu ya yang rindukan anak walaupun berjauhan. Sekarang teknologi sangatlah penting yang mana kita boleh menghubungkan. Kan? Okey. Mungkin Kak Rosie nak cakap sedikit dengan anak anda, dipersilakan dulu. Acik. Apa khabar? Acik? Saya panggil dia Acik. Acik, okey. Panggilan di rumah Acik. Setiap hari dia akan call saya lah. Setiap hari. Without fail. Walaupun sekejap. Tak, mungkin dia suara kot. Tak on mic ke? Aduh. Itulah dia cabaran ketika kita live kan. Tapi tak apa, jangan risau ya. So nanti kita akan dengar juga ya, insya-Allah ya, kalau ada rezeki kita akan dengar bagaimana ya Azri boleh buat sale tapi dia berada di sana. Okey, sambil tu Kak Rosie, tadi Kak Rosie cakap ya mengenai Gladiator kan. Okey, saya nak inform lah kepada yang menonton. Sebenarnya di SKV dalam masa 1 hingga 15 hari bulan, jikalau anda capai sale yang ditetapkan, anda kita akan masukkan dalam satu grup dipanggil Gladiator. Grup ini sangat kena aktif ya. Kepada yang masuk di kena aktif. Jikalau anda tak aktif, anda tak ada komitmen, dan kita akan keluarkan anda. So Puan Rosie merupakan salah seorang yang berada ya setiap bulan daripada awal kita tubuhkan Gladiator ini, itu pada Februari 2021 sehinggalah sekarang ya dia berada di sana, dia berada di dalam grup tersebut kan. Banyak kalau dia cakap pelbagai aktiviti sebagainya kan. Okey, saya nak Kak Rosie share apakah perasaan Kak Rosie berada di dalam grup Gladiator. Dan tak clear Kak Cik Din? Tak dengar?
Okey, saya nak tahu, saya mungkin Kak Syurzi boleh share ya perasaan Kak Rozi setiap bulan berada di dalam grup Gladiator. Of course lah bangga Cik Din kan, sebab by the time 15 bulan je kita dah capai kan apa yang nak. Sekarang ni bukan 15 bulan dah, 2 hari bulan, 3 hari bulan kita dah masuk Gladiator sebenarnya kan. Sebab bila you dah berada di dalam Gladiator, you akan rasa akan buat lagi dan buat lagi dan buat lagi. Sebab Puan Kartika akan sentiasa ingatkan kita supaya jangan selesa. Jangan selesa apa yang kita ada sekarang. Sebab ramai lagi sebenarnya yang perlu kita bantu. Dari segi keuangan, dari segi kesihatan, memang sangat-sangat orang perlukan. Jadi jangan nak makan angin. Dah 1 bulan, 2 bulan jangan rasa makan angin. Saya tak pernah. Saya rasa saya akan buat sebab sekarang kita tak perlu fikir dah pasal marketing apa semua. Sebab semua HQ dah buat. Apa yang kita perlu buat, kita tunjukkan result kita pada orang, and then automatic orang akan datang dengan kita sebab kita ada result. Okay? Awal lagi dulu saya tak percaya dengan ejen apa semua. Saya bila Puan Kartika kata atau leader saya kata cari ejen, saya dah rasa seram. Saya rasa macam susahnya nak cari. Tapi sekarang alhamdulillah memang seram. Dulu gigil-gigil rasa kan nak cari ejen lah, kita tak tahu macam nak buat. Tapi alhamdulillah sekarang ni bila kita dah ada result, kita tahu kita boleh bantu. Bila orang yang datang kat kita tu memang perlu dibantu sebenarnya. Yang datang kat saya ada ibu tunggal, ada yang anak ramai, yang nak income lebih, yang suami tak kerja, banyak, memang ramai. Tapi alhamdulillah diorang ni sangat macam tim saya sendiri sangat committed. Sedang hari-hari ada, Kak Ji macam mana, tak faham tanya. Saya rasa macam saya appreciate, dia orang appreciate saya yang ajar dia orang macam mana dengan sistem apa semua. Bila saya tak sempat dengan sistem, video, and then HQ semua bahan ada. Jadi tak perlu risau sebenarnya. Cuma kena rajin lah. Betul, itu dia. So tuan-tuan dan puan yang menonton ya, macam seperti mana Prof cakap ya, kita kena memang ada tim ya, yang kena percaya bahawa niat kita adalah untuk membantu orang di luar sana, memberi manfaat kesihatan dan juga manfaat kewangan. Sebab macam Kak Rozi betul dah, di musim-musim sekarang ni kan ramai yang terjejas ya, bukan setakat saja terjejas dari segi kesihatan, malah terjejas dari segi kewangan ya. Ramai juga yang bergaduh dan sebagainya kan. Tapi ya macam seperti mana Kak Rozi cakap, Puan Rozi niat dia untuk membantu, bantu ibu tunggal sebagainya. InsyaAllah ya, dengan apabila kita niat kita suci untuk membantu, insyaAllah ada rezeki kita kan. Betul. Okey, kita nak try lagi ya. Tim saya Mubi kata insyaAllah mungkin boleh ya, kita masukkan semula ya anak anda ya Puan Rozi. Okey, insyaAllah tim saya akan masukkan semula, jemput semula. Dah dengar. Okey, alhamdulillah. Okey, Kak Rozi teruskan ya, mungkin ada kata-kata permulaan untuk anak anda, dipersilakan. Okey aje, dengar Mami? Dengar tak? Dah. Okey. Cubalah share dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat di Nexus ni yang nak tahu macam mana Ajay buat Ajay bina tim di Malaysia, walaupun Ajay sendiri di luar negara. Macam mana manage tim di Malaysia dengan ramai, rasanya dalam 20 orang ada kot yang tim dia. Tim 20 orang ada je ya? Ada. Betul? 20 orang. Ada 20 orang. Macam mana? Ya, tapi bukan semua semua orang satu. Ada di Terengganu, ada di Johor, ada di Cyberjaya. Semua part time. Oh, maksudnya tim Ajay panggil Azri je lah. Bukannya berada di satu tempat di Shah Alam ataupun di kawasan perumahan ataupun di Kerajaya.
Okey, hebat. Okey. Kita jemput anak anda untuk bercerita bagaimana dia manage. Okey, dipersilakan. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Din, Mami menjemput saya ke sini. Walaupun kat sini dah pukul apa? Pukul 2 pagi dah. Pukul 2 pagi dah kat sini. Tapi tak apalah. Apa nama orang kata weekend kan. Weekend so kita pun kadang tak tidur pun tak apa kan. So itulah. Sebelum saya ceritakan pengalaman ataupun macam mana saya bina team di Malaysia itself. Saya belajar, so saya dah ada kat New Zealand sekarang sejak 2018. Belajar accounting, so graduated Bachelor of Accountancy in Massey University, Auckland. Selepas itu saya bekerja di sebuah syarikat syarikat IT, Dell Technology. Dell Bumi lah, it's a subsidiary of Dell Technologies. So walaupun saya tak ada orang kata apa background dalam sales and marketing, tapi saya lebih minat kepada sales and marketing because I believe that sales and marketing adalah kira 70% of the business itself yang akan generatekan profit atau generatekan sales. So saya rasa sangat-sangat penting untuk ada that skills untuk saya ada satu bisnes pada masa hadapan. So sebenarnya kalau nak dijadikan cerita, saya waktu tu saya sebagai accounting background, saya waktu interview, saya nak cerita pasal interview lah kan. Menarik pula interview tiba-tiba kan. So interview oleh saya punya director lah di sebuah syarikat tu, nama dia Julia. So Julia tanya saya, kenapa awak nak masuk company kami kan. Itu saya cakap, okay, so sekarang ni saya punya vision in the future, saya nak ada bisnes sendiri. Okay, saya nak ada bisnes, saya tak nak kerja dengan orang sampai bila-bila. Itu saya tak tahu dengan orang lain, tapi saya dah berfikiran macam tu daripada dulu. Sebab saya dah telah dibasuh, dah cuci oleh ayah saya sendiri, dia dah mak saya, dia cuci cuci kepala otak dia, dah cuci. Tak payah kerja dengan orang sampai bila-bila. Okay, kita kerja dengan orang bagus untuk experience, untuk pengalaman. First 3 years, first 5 years bagus, tak ada masalah. Even though sekarang ada yang umur 40-50 tahun, tak apa. Kan? 10-15 tahun pengalaman tu sangat-sangat penting. So bagi saya dah setahun lebih berada di company tersebut dan saya banyak belajar, saya banyak visualize, saya banyak analyse saya punya management macam mana, how they handle people, how they handle their staff. So daripada situ bukannya saya belajar sales skills sahaja, tapi saya belajar management skills. Ada satu advice yang saya punya manager sendiri bagi tahu saya. Ni advice saya rasa is really important and make sense lah untuk saya sendiri, and saya boleh apply kat team saya. Macam mana nak bezakan bila kita ni sebagai seorang leader dan staff saya, contohlah bukan saya panggil staff lah, kawan-kawan saya yang join team saya umur lebih kurang macam saya. Umur lebih kurang, ada yang tua sikit, ada yang muda sikit. So macam mana kita nak ada that gap antara professional dengan kawan-kawan. Betul. So dia kata, okay, dengan cara bila you suruh buat something, you kena bagi tahu reason why benda tu. Contohnya macam performance matrix ke dan sebagainya. Apa-apa yang kita bagi tahu suruh buat, update ke sistem ke apa dan sebagainya, bagi tahu sebab kenapa kena buat benda tersebut supaya dia tahu and dia ada purpose kenapa dia buat satu benda tersebut. So itu adalah dia punya sedikit sebanyak lah. And saya beritahu director saya sendiri tadi, saya masuk company ni sebagai platform untuk saya learn skills yang sales skills, communication skills, apa lagi, management skills dan sebagainya. So benda tu saya rasa sangat-sangat valuable untuk saya sendiri dan saya apply kepada team saya sendiri. So sekarang ni berbalik kepada soalan macam mana boleh handle 20 orang tu, saya ada seorang business partner dan kami sendiri melihat SKV salah satu platform yang sangat-sangat kukuh dan strong. Okay, Ambassador Azdil, Pak Nil Ambassador kot. Umur daripada bayi sampai umur ke 30 semua kenal Pak Nil. Betul? Betul. So SKV as a company is very very strong. Presence dia offline dan online sangat-sangat strong. Di mana
kalau kita tengok billboard dekat SKB, and saya daripada 6-7 tahun lepas lagi saya dah tahu dah SKB because mak saya dah terlibat berdulu. So saya nampak susah payah, saya nampak dia punya hardworking daripada kosong sampailah sekarang. So kita appreciate apa benda yang rezeki yang datang tu, kita really appreciate lah daripada zero sampailah sekarang. So apa lagi, saya sebagai seorang anak, kalau nak dapat, bukan nak kata apa, kita nak dapat redha seorang ibu dan ayah tu kan, kita bantulah bisnes dia, betul tak? So sambil-sambil kita pun nak bantu diri sendiri, kita bantu mak ayah ayah. Kan? Betul sangat betul. Okey, tu nampak ya, macam apa Aziz cakap kan, kita kena bantu mak ayah kita sebab mereka lah yang telah membesarkan kita. Betul, inilah masanya untuk kita memberikan sumbangan semula, sebagaimana Azri memberikan sumbangan ataupun membantu maminya capai satu tahap kejayaan sangat membanggakan. Kan? Okey, mungkin Azri boleh teruskan macam mana dengan berada di sana tetapi masih lagi boleh buat 380,000 sebulan. Okay. So senang cerita, dia punya ni adalah pernah dengar there's no I in a team, betul tak? So kita bergerak berjemaah atau bergerak sebagai dalam satu team, bukannya gerak seorang. So kalau nak gerak seorang, memanglah you can achieve certain target, tapi you nak achieve bigger, you nak pergi jauh, you need to have a team, a strong team. So apa yang saya rasa uniknya tentang team saya sekarang ni will be most of them came from accounting background. Okay, seorang auditor, ada lebih kurang 2 orang, 3 orang, seorang auditor, habiskan professional papers, ada a few of them graduated from New Zealand itself. So saya kenal dia orang daripada dulu sampai sekarang. Ada yang kebanyakannya lah memang seorang accountant. So saya rasa terus terang saya kata, bukannya daripada zaman sekolah terus nak jump ke business, memang boleh, tapi saya rasa education is really important lah, because bila kita buat something and they can think very well, they can suggest kita apa benda yang nak buat, itu memudahkan kerja kita lah, bekerja dengan team yang orang kata educated. And bukan saya kata tapi kalau kat sini ramai mak ayah kan, so anak-anak belajar dulu sampai dapat degree apa semua, and then lepas tu barulah pergi kepada business kan. Tak rugi lah kita belajar daripada dulu, ambil pengalaman bekerja dengan orang lain, tahu dia punya step tu saya banyak belajar lah daripada situ sendiri. So apa soalan tadi saya lupa lah. Cik Din, apa soalan dia? Macam ni, sekarang ni Azri berada di sana. Yes. Tapi masih lagi boleh mencapai satu kejayaan yang sangat berbangga, yang mana Mami tadi cakap dah capai 380,000 sebulan kan. So sebab saya tak tahu macam mana nak ni, macam you kat sana tapi tim berada di Malaysia, bersatu bergerak. Okay, alright. That's a good question. Terima kasih. So sekarang ni semua dah tahu segalanya di hujung jari, betul? So apa-apa saja boleh dilakukan online, all dekat cloud, and semua boleh online. So meeting sebenarnya, of course sacrifice tu mesti ada, because time difference kat sini dah lebih kurang 5 jam time difference. So kadang-kadang meeting pukul 9, saya kena stay sampai pukul 2 pagi, tidur pukul 3, 4 pagi. So tak tipulah kalau katakan kita tak put effort. Memang kita put 100% effort untuk nak capai ke tahap tu. Memang daripada awal, kalau kita tengok memang sekarang apa nama dia, sales tadi Mami kata 380,000 for last month kan. Tapi kalau ikutkan yang tak masuk sistem lagi, total last month would be 478k. Target kita adalah 500k as a team, dalam 20 orang. Inilah ada tim yang bagus lah saya cerita. Bukan saya seorang, tapi tim yang sangat-sangat bagus. Itu sangat-sangat penting sebagai seorang leader. Macam mana you nak, kalau Puan Kartika kata vibration kan, macam mana nak mengalir sampai ke bawah. Kalau leader you hampir, orang bawah tu confirm hampir lah. Yes, betul. That is the keyword, vibration. Vibration is the most important thing. Sebab saya kadang-kadang walaupun
kadang kerja dan sebagainya, kadang saya time saya cuti saya join SKV punya kelas lah dan sebagainya. So macam mana saya nak manage daripada sini, of course everyday saya akan direct call dengan mak ayah saya. So ayah saya akan brainstorm saya lah senang cerita and keep me on the right track. So kita kena ada mentor. So macam di SKV, Puan Kartika sendiri, Dr. Said akan guide kita dan sebagainya. Mak saya sebagai seorang leader atas saya, Puan pula Kak Nini, Aunty Nini adalah atas pada mami kan. So diorang pun akan vibration daripada Puan Kartika turun kepada Kak Nini, Aunty Nini, turun kepada mami sampai ke sini. So saya pun kena turunkan kepada saya punya team itself. Yeah, so leader punya peranan tu sangat-sangat penting lah. Bukannya sangat goyang kaki dia dapat ikut. So ini bukan orang kata apa, business yang goyang kaki, tapi you have to work. Orang kata you kena bekerja lah untuk pastikan anak-anak buah you develop dia punya skills, cara nak close yang terbaik. Lepas tu you exposekan dia dengan contoh-contoh, bagi tahu the reason why kenapa you kena buat benda ni sekian. So guide dia sangat-sangat penting and pastikan you are on the right track. Saya cerita. Kalau you kadang-kadang tersimpang, kembali balik kepada tengah, ke jalan tengah. Ingat balik kita punya objektif ni nak bantu orang sihat dan juga kita nak bantu orang dapatkan income. So ingat balik objektif tu, insya-Allah kita punya perjalanan akan terus meroket. Itu dia. Okey, tuan-tuan puan ya, itu dia Azri cakap kita teamwork, sebab bisnes SKV bukanlah merupakan satu bisnes yang solo. Yes, boleh, anda boleh buat solo, tetapi anda tak boleh berkembang. Ya, macam mana Puan Rosie dia berkembang melalui keluarga dia, anak-anak dia. Kan? So orang di luar sana yang mana menonton kan, anda boleh buat benda yang sama. Sebab kita ada contoh kejayaan ya satu keluarga membuat bisnes kafe. Okey, yang mana yang nak komen ya sama ada anda dapat manfaat dari sesi tersebut, anda boleh type ya bagus ya supaya kita tahu bahawa sesi ini adalah sangat manfaat kan. Okey. Kita nak bercakap dengan mami lah, dia panggil mami kan. Okey. Kak Rosie boleh tak Kak Rosie share sambil tu Azri jangan live lagi jangan lagi. Okey. Boleh tak Kak Rosie share apakah win yang sepanjang Kak Rosie berada di SKV? Boleh tak Kak Rosie share win-win yang Kak Rosie capai sepanjang berada di SKV? Alhamdulillah. Terima kasih Cik Din. Win tu sebenarnya banyak. Tapi yang besarnya, income lah. Of course lah, semua orang nakkan income yang besar. Saya daripada dulu sampai sekarang, saya memang tak pernah dapat income yang sebesar ini di dalam SKV. Nak tahu tak, saya dapat dah 7 kali ganda daripada awal saya involve dengan SKV. Wow. Berapa? 7 kali ganda. Wow. Okay. Alhamdulillah, syukur dan saya boleh share dengan orang, saya boleh infak dengan tak ada limit. Saya tak ada rasa nak, saya memberi dengan senang hati. Saya tak ada rasa ragu-ragu nak memberi pada orang. Alhamdulillah, syukur sangat. Saya punya anak-anak, saya punya tim. And then tim saya, anak-anak saya bisa macam anak-anak saya juga. Dia orang manja lah kan. Aunty ni macam mana, aunty ni macam mana. Saya rasa macam saya membimbing anak-anak saya yang ramai. Bertambah ramai anak-anak. Okey, apa perasaan Kak Rosie yang mana Kak Rosie boleh bantu anak-anak muda ni mencapai satu kejayaan yang sangat bagus dan juga mencapai ataupun boleh menjana second income ya untuk mereka. Apa perasaan Kak Rosie? Of course lah, kita sebagai ibu kan, bila anak kita dapat kejayaan, of course lah rasa sangat happy. Jadi bila anak-anak tim ni dia, macam Azri, dia suka bagi reward dekat anak-anak tim dia. Dia suka bagi achievement. Okay, you buat ni, kalau you capai tahap ni, you akan dapat ni. Dia macam, kita bukan nak memberi yang tu, kita nak menaikkan semangat dia orang.
And then kita buat bisnes ni bukan kita buat main-main. Kita memang buat betul-betul. Memang kita nak bantu mereka. Jadi ada satu sebulan lepas atau bulan 2018 lebih, apa tak ingat. Ada seorang tim ni buat 70,000 sales tim 70,000. Wow. 70,000. Saya tahu tim Azri dia bagi apa dekat tu? Dia bagi iMac yang latest. Saya rasa macam kata bila you bagi achievement kepada orang and orang tu happy, Allah akan menghappykan kita, bukan? Allah akan mudahkan urusan kita. Alhamdulillah. And then ada pula yang dapat income lebih daripada gaji dia sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang rasa macam seronok. Alhamdulillah. Itu perasaan yang paling, saya rasa itu paling win lah buat masa ni. Alhamdulillah. Okey. Itu tuan-tuan dan puan ya, macam seperti mana saya katakan tadi, sebenarnya kita berbisnes dengan SKV bukanlah untuk diri sendiri. Ya, tapi kita nak beri manfaat kesihatan dan juga kewangan kepada orang yang lain, orang yang memerlukan ya. So mungkin pada hari ini mungkin kita berjaya tapi kita tak tahu, tetapi apabila kita bantu orang ya, pastinya Allah akan bantu kita juga kan. Itu dia kan. Okey. Saya nak bertanya dengan anak anda ni pula. Ya, okey, anak dia pula ya. Okey. Boleh tak sebelum mungkin Azri boleh share ataupun beri kata-kata perangsang kepada mereka di luar sana yang menonton pada hari ini ya, pentingnya, maksudnya penting satu is pendidikan is very important. Ya, betul, memang ada yang ada kurang pendidikan tapi dia berjaya, tetapi for me once you have the education, you can go further. So mungkin Azri boleh berikan kata-kata perangsang dan nasihat, maksudnya apakah kepentingannya pendidikan, ya, mungkin apakah kepentingannya membantu ibu bapa dari segi segala aspek. Okey, baik Cik Din. Terima kasih. Soalan yang sangat-sangat bagus. Yes, education is very very important lah bagi saya. Bila kita dapat, sebab saya alhamdulillah saya dapat peluang pergi ke New Zealand, Taja Al-Mara. So saya SPM nak dijadikan cerita tidaklah begitu cemerlang. Tidaklah. Saya tak adalah a student, but I know apa benda yang saya suka. So bila dekat college saya ambil diploma. So saya tidaklah seperti orang lain, kadang-kadang pergi ke foundation, pergi ke degree terus. Saya ambil step by step. Saya start daripada SPM, diploma, and then kebetulan saya punya diploma tu saya betul lah, saya belajar sungguh-sungguh sebab dekat sekolah dulu saya wajib ambil science subject. Saya tak adalah minat sangat sains, so bio, chemist, fizik wajib. Tapi bila dekat college kita lebih fokus kepada apa yang kita nak. So macam saya nak belajar accounting. So lebih fokus dan saya excel dalam waktu kat college, and then saya dapat fly ke New Zealand lah. So dekat New Zealand, so benda ni applicable kat mana-mana sajalah, di Malaysia ke, di New Zealand ke. Zaman college tu yang saya banyak belajar lah, join CSR contohnya. Bila kita kalau kat sini sendiri saya join volunteering. Kalau pernah dengar My Fund Action, CEO dia Afiq Nazari. So itu saya join My Fund Action sebagai platform untuk saya berbakti balik kepada komuniti. So apa-apa dalam fikiran saya, apa-apa yang saya buat, adakah apa yang aku buat ni memberi balik kepada komuniti ataupun kepada keluarga kita. So bila kita melakukan satu perkara, kita ada purpose. So macam saya nak bila saya buat bisnes, saya akan dapat membantu keluarga saya dan juga masyarakat di luar sana, anak-anak muda di luar sana yang nak menjana income yang lebih dan lebih, orang kata, lebih stabil lah. Sebab SKV ni, people know SKV, sekarang dah wow, dahsyat kan. Alhamdulillah. Itu sangat-sangat penting lah, because apa kalau nak dikatakan
apa bezanya kalau Cik Din tak tanya saya soalan ni pun saya nak sendiri yang saya nak bagi tahu lah. Apa Okey, beza teruskan. SKV, kenapa saya beli SKV berbanding dengan company-company lain? Okay, kalau kita nak apa bukan bahagi kan, kalau kita nak bezakan lah dengan company, saya tak nak sebutlah company mana pun, tapi kalau kita nak bezakan, kita ada seorang medical doctor sebagai seorang founder, berbeza dengan orang lain, so lebih trust. Orang bila kita nak menjual, orang kata kenapa produk kau bagus sangat, medical doctor sebagai seorang founder. Dan Puan Kartika sebagai seorang lawyer, betul Cik Din? So nak relate balik kepada education tadi, our founders education background dia, wow, saya impress betul. So bila founder itu dah turunnya vibration tu tadi, kalau nak direlatekan balik, so bila educationnya bagus, and then secara diorang structure ataupun diorang punya energy dalam company tu itself will be very very good saya cerita. From A to Z, very organised. Saya tengok kan sekarang ni dia ada sistem yang sangat-sangat bagus, yang banyak company kat luar sana tak ada sistem yang SKV Nexus yang ada sekarang ni untuk membantu lebih ramai orang lagi. So itulah kenapa pentingnya education, sebab kita tengok sendiri example yang terdekat adalah founder kita saya cerita. So itu sangat-sangat memberi inspirasi kepada saya juga, kenapa saya kena belajar betul-betul daripada dulu sampailah sekarang. Kalau nak direlatekan lagi, saya dengan Dr. Syed satu sekolah kot. Tapi dia super senior lah, dia batch atas lah. Betul ya. Okey, macam sebenarnya tuan-tuan puan yang mana yang menonton sebenarnya jikalaulah anda tak excel sama ada form 3 ke form 5 ke whatsoever, it's not end of the world. Betul Adrian, it's not end of the world. Maksudnya anda masih lagi ada peluang untuk excel di masa hadapan, untuk berjaya di masa hadapan. Yang penting adalah untuk belajar. Dan juga jikalaulah anda tak dapat masuk tak boleh fly ke apa ke, jangan risau, anda tetap kena belajar sebab untuk berjaya anda kena ada ilmu. Tak kira lah apa-apa saja ilmu, ilmu bisnes dan sebagainya, betul so sebenarnya nak bercakap pun kena ada ilmu juga tau. Dia bukan boleh bercakap saja kan, macam tu. Okey. Terima kasih kepada anda yang sangat komited, yang mana waktu aku sekarang dalam pukul 1 ke 2 pagi, tetapi masih lagi boleh menyokong mami beliau yang berada di Malaysia untuk topik pada hari ini terima kasih juga kepada Azri. Okey, berbalik kepada Kak Rozi boleh tak Kak Rozi share apakah impian Kak Rozi sebenarnya bersama dengan SKV? Okay Cik Din, of course lah impian kan, semua orang ada impian. Walaupun impian tu kita tak masuk akal, tapi kita impian tu free kan Cik Din, betul tak? So saya memang dari dulu lagi saya nak buat rumah sebenarnya. Saya nak buat rumah untuk buat rumah guna duit SKV. Dulu saya rasa macam tak boleh fikir, macam susah macam dapat, tapi sekarang saya rasa macam boleh. Jadi rasa itu impian saya nak buat sebuah rumah yang tak besar sangat tapi cantik di mata saya dengan interior designer sekali. Banglo lah. Banglo yang tak adalah besar sangat kan. Itu impian saya dengan anak-anak saya. Saya nak balik ke kampung, saya nak buat rumah di kampung. So, InsyaAllah doakan saya dengan SKV dan dapat bantu dengan ramai orang lagi. InsyaAllah. Okey, buat pengetahuan yang menonton, sebenarnya Azri juga merupakan gladiator. Dia salah seorang gladiator masuk bila Kak Azri? 2 bulan lepas Jun. Yes, Jun. Sebab apabila memula
apabila saya tengok report, ya saya tak familiar lah nama kan, Rozi Amudin lah, apa Syabani dia semua. Tiba-tiba Saiful Azri ya, bin Saiful Kamal. Saya macam saya macam trigger tau, because nama suami Kak Rozi, Haji Bel ataupun Saiful Kamal ni memang sangat familiar kan. Saya panggil Haji Bel. So saya macam saya terus tag Kak Rozi. Kak Rozi, Saiful Azri ni anak Kak Rozi ke? Macam tu. So Kak Rozi cakap, ya anak saya. Sebab saya memang tak tahu pun yang Kak Rozi ataupun anak beliau ataupun Azri yang berada di Auckland, saya tahu dia berada di Auckland, buat bisnes SKV. So ketika tu saya macam, okey, dah berada dekat Auckland kot. Kan dah ada maksudnya pendidikan dan juga dah ada bekerja yang agak stabil ya, company yang agak besar. Ya, tetapi macam boleh saya tanya Kak Rozi betul ke kan macam tu. Kalau dia kata betul lah kan. So ini yang kita nak share bahawa tak kira lah siapa saja sebenarnya boleh berjaya bersama SKV. Ya, bukan setakat sahaja anda perlu pengetahuan tinggi sebagainya, tapi ilmu sangat penting ya, tapi anda boleh berjaya. So Azri ya, insya-Allah akan berada sekali lagi bersama dengan Mami ya, untuk Gladiator Oktober. Ada lagi seorang Gladiator. Ada lagi seorang. Ya. So lagi Saiful Amri. Okey, ini pun satu lagi yang bila yang masuk dahulu adalah Saiful Azri. Ya. Tapi kedua tiba-tiba Saiful Amri macam bin yang sama. Bin sama. So saya cakap, Kak Rozi, ini anak juga ke? Tak betul. So itulah baru saya tahu bahawa Kak Rozi memang menggalakkan anak beliau berbisnes bersama SKV. Sebab saya percaya bukan semua yang dapat melakukan benda yang sama. Maksudnya kadang-kadang anak ni mungkin mak bapak dia buat bisnes tapi dia macam aku nak buat bisnes lain. Tapi tidak di keluarga ini yang mana satu keluarga melakukan bisnes yang sama, satu keluarga mempunyai matlamat yang sama, satu keluarga mempunyai impian sama. Kan? Okey, saya nak dengar kata-kata terakhir daripada Azri, yang mungkin Azri boleh memberikan siapakah ataupun kepada siapakah ucapan terima kasih yang hendak Azri sampaikan. Terima kasih Cik Din. Saya rasa dekat Cik Din boleh. Terima kasih Cik Din. Okey, itulah. Masa pun dah menceburui kita. Kalau boleh saya nak bercakap sampai esok, tapi itulah, kita ada time limit kan. Cik. Apa Azri, nanti saya akan ambil satu sesi, kita akan bincang balik dengan Mami dan juga Azri. Ya, nombor Azri saya dah ada dah. Dekat WhatsApp mungkin kita panggil untuk Azri bercakap ya, dari perspektif orang muda. Ya, orang muda ya. So apa itu tu. So hari ini saya nak Azri cakap kepada siapakah ucapan terima kasih yang hendak disampaikan. Right. So yes, syukur alhamdulillah. Terima kasih, Allahu Akbar. So itulah mak dan ayah saya lah sebenarnya yang banyak mendorong ataupun memberi saya semangat di mana kita kena sedar bahawa langit tu tak sentiasa cerah, betul. So ada harinya salesnya betul. So ada hari salesnya tinggi, ada hari salesnya rendah. So macam mana kita nak bangkit daripada kejatuhan tersebut, that's the most important thing lah saya rasa. So bimbingan daripada seorang mentor sangat-sangat penting supaya kita ni sentiasa berada dalam track yang betul. So founder, terima kasih kat founder. Puan Kartika punya kelas saya sangat-sangat teruja lah. Memang kalau pergi kelas dia tu memang semangat dia macam lah. So mak saya, ayah saya, puan dan kak, saya tak tahu nak bagi kak ke aunty Nini kan.
Kak Nini lah Nini lah. Kak Nini boleh lah. Apa tu? Kak Nini atau Pakcik Nini ada tengok hari malam ni Oh, ada. Ada. Hai Kak Nini, Kak Nini. Hai Kak Nini. So itulah pun ada juga maknanya memberi semangat lah kepada saya untuk teruskan di mana salah ditegur. Saya pun tak boleh ambil personal kerana saya pun banyak lagi nak kena belajar. Kita pun tak boleh sentiasa mendongak ke atas kerana kita kena sedar kita ni siapa dan sentiasa orang kata beringat-ingatlah ingat-ingatlah diri sendiri tu kan. So berterima kasih juga kepada saya punya business partner yang sentiasa energy dia sangat-sangat strong sebab dia more to technical punya side, FB ads, TikTok ads dan sebagainya. Saya ni more to maybe kepada employee itself, leadership ataupun macam mana kita nak train seseorang tersebut. Kalau kita ni bercakap dengan kita punya staff ataupun kawan-kawan kita, macam mana kita nak bercakap dengan orang, tak boleh sentiasa nak menyalahkan apa contohnya sales tak tinggi dan sebagainya. Tak, kita nak marah. Bukan marah lah, bukan boss lah. Kita jadi seorang leader. Kita kena understand kenapa dia tu tak perform. Contohnya maybe ada masalah-masalah lain dan sebagainya. So saya dalam sales sendiri, saya sendiri belajar macam mana kita nak faham situasi orang tersebut dan provide dia solution yang terbaik. So that's a leader lah saya rasa, dan guide dia supaya dia pun berjaya macam kita juga satu hari nanti. So team yang bagus, yes, dorongan yang bagus daripada ibu bapa, redha ibu bapa sangat-sangat penting. Sentiasa jaga hubungan dengan Tuhan, dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Both ni kena jaga betul-betul. So itulah, terima kasih kepada team, kepada saya punya orang kata business partner yang sangat-sangat faham lah dari segi. Oh, satu lagi saya nak cerita Cik Din, pasal financial management. Itulah saya rasa berapa persen yang kita perlu simpan, berapa persen yang kita ambil untuk diri kita, itu pun penting. Sangat penting. Betul. Kita dah duit banyak, macam mana kita nak handle tersebut? Adakah kita punya lifestyle nak ke atas macam tu, ataupun yes, kita nak bagus, kita nak apa nama dia, lebih banyak, kalau dalam SKV lebih banyak zakat, atau kan berapa banyak zakat kita nak spend ataupun kita nak ni, ataupun kita bila kita beli satu benda kita nak inspire other people. So itu pun penting juga. Tapi macam mana kita nak simpan, maknanya berapa duit syarikat kita nak simpan, put aside, dan berapa untuk personal. So itu pun penting juga untuk kita sustain. Kita bisnes ni bukan nak sehari dua, bukan nak sebulan dua, tapi kita nak sustain nanti 5-10 years. Tak pun sampai bila-bila, supaya sampai bila-bila pun benda tu terus berjalan. So itulah, berterima kasih juga kepada lecturer saya yang mengajar saya tentang financial management ataupun accounting itself. Macam mana saya apply accounting, saya apply kat sini. Sales, marketing saya apply. So communication skills, PR dari bapak saya, mak saya daripada sini, semualah dia daripada Sabang, banyak Sabang saya apply. Hebat. Dia punya ni lah, tu lah. At the end of the day, pesanan saya kepada semua adalah jangan kedekut lah untuk kita memberi balik kepada orang lain. At the end of the day, kita ni ingat kita manusia, kita akan meninggalkan dunia juga. Yang akan bawa kita kepada akhirat nanti adalah sedekah jariah, doa anak yang soleh, dan juga ilmu yang bermanfaat. So kalau kita lebih memberi ilmu ke duit kepada orang, ataupun tenaga kita, skills kita dan sebagainya, insyaAllah kita akan senang di dunia dan di akhirat. Itu insyaAllah. Okey, terima kasih Azri. Okey, saya doakan ya, kami juga di SKB doakan semoga Azri berjaya ya, kerjaya di sana dan juga berjaya dalam memberi manfaat kewangan, kesihatan kewangan kepada orang lain, dan juga berjaya bersama bisnes SKV. Okey, Kak Rozi, kita balik pada Wazi. Ya. Siapakah Kak Rozi nak ucapkan terima kasih pada malam ini? Okay, terima kasih Cik Din. Alhamdulillah, syukur sangat. Sekali saya berterima kasih dan saya appreciate suami saya. First kali lah. Alhamdulillah, thank you Allah.
bagi suami yang sangat memahami, redha dia, saya sampai ke tahap ini. Dan of course lah sekali dengan Puan Kartika dan Dr. Syed yang sentiasa ada bersama-sama kami, sentiasa ingatkan kami, sentiasa tak bagi kami leka lah. Tak bagi kami selesa. Bukan tak bagi selesa, tapi selesa dengan apa yang ada sekarang. Ingat bahawa kita, perjalanan kita bukan sampai di sini. Masih jauh lagi sebenarnya untuk bantu orang. Dan first kali dan last, saya terima kasih kepada Nini, leader saya. Nini memang banyak bantu saya lah daripada awal sampai sekarang. Dan sekarang pun masih lagi dalam grup pun masih lagi mengingatkan kita. And then Alhamdulillah saya di dalam circle yang sangat best. Dalam circle SKV. Of course Cik Den banyak membantu. Terima kasih SKV. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Kak Rozi. Terima kasih juga sekali lagi kepada anak anda Azri. Okey, syukur Alhamdulillah ya, sesi kita pun dah hampir ke penghujung. Okey, apa ada oh hebatlah orang muda ni. Yes, orang muda. Apa my strongest backbone lah, saya rasa abang saya sendiri, Amri. Itu pun saya nak cakap terima kasih lah dekat dia. So Amri ni sebenarnya abang ke adik? Amri abang saya. Oh, okey. So dia banyak handle dari segi operations lah. So kalau dalam company tu kira COO lah, COO. So dia dalam company saya lah. So itulah dia banyak dari segi groundworks, dia banyak faham dan banyak terlibat lah dari segi kadang-kadang tidur pukul apa 2 pagi, 1 pagi update kan dan sebagainya. Tapi Alhamdulillah dia pun happy kan. Sebenarnya kalau nak diceritakan tadi yang buat sale 70,000 tu dia lah sebenarnya. Okey. 70,000 dia seorang. Saya macam wow. Tak fikir. Tapi itulah dia punya semangat yang diberikan pun sentiasa communicate. Communication is key juga dalam relationship. It's a key ingredient. Yeah, it's a key ingredient. Yes, communication is key. Sentiasa transparent lah ataupun bagi tahu apa benda dan sebagainya supaya mudah berjalan, insyaAllah. Sorry. Okay, so tuan-tuan puan ya, ini merupakan first time ya kita buat sesi keluarga, anak beranak bercakap ya, berkaitan dengan bisnes SKV ya. Selama hari sebelum ni kita hanya bercakap seorang, maksudnya dengan leader saja, tetapi hari ini kita ada 2 leader ya, seorang leader besar iaitu maknya ya, dan juga leader yang ni adalah anaknya. So inilah merupakan bisnes keluarga tuan-tuan puan ya. Okey, kepada mereka yang menonton ya, jikalau anda rasa bersemangat, sila katakan wow, sebab ya hari ini merupakan satu sesi yang sangat best sebab kita ada 2 speaker yang bercakap dari perspektif berbeza. Yang mana Kak Rozi adalah leader besar yang mencapai RM600,000, ya, seorang suri rumah ya, dan juga Azri anak kepada Puan Rozi ya, capai 380,000 ya, masing-masing ada perspektif berbeza ya. Of course lah ibu ya, bercakap mengenai ibu, dia bercakap perspektif secara ibu, tapi Azri bercakap mengenai anak, perspektif anak. Tetapi dua-dua ini yang mempunyai satu perspektif yang sama, iaitu ya, membuat ataupun menjadikan SKV merupakan satu bisnes untuk membantu ataupun memberi ya manfaat kepada semua orang dari segi kewangan dan juga kesihatan ya. Okey. Kita dah pun berhujung rancangan. Oh wow. Itu dia, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Rozi ya, kerana sudi bersama dengan kami. Terima kasih juga kepada Azri, Ananda Azri yang berkomited walaupun berada di Auckland yang pukul 2 pagi, 3 pagi sampai tak ya. Tetapi bila ibunya call boleh tak join
memberikan satu semangat yang padu kepada ibunya, ia berseri-seri apabila nampak wajah ananda bersama dengan beliau. Saya tahu hubungan mereka sangat rapat. Mungkin saya tahu Kak Rozi mungkin tahan aja sebenarnya, tapi tak apa, insyaAllah dengan bisnes ini kita dapat nampak, lihat bahawa satu keluarga boleh berbisnes bersama. So it doesn't matter, ini adalah proof yang mana jikalau anda ada anak sebagainya, keluarga sebagainya, anda boleh menggalakkan anak-anak anda untuk berbisnes bersama dan juga memperjuangkan memperkasakan ekonomi dan juga kesihatan ummah. Alright. Okey, terima kasih selagi kepada Puan Rozi dan terima kasih lagi kepada Azri yang berada di Auckland. Semoga Puan Rozi dan juga Azri berjaya di dunia dan akhirat. Okey, kepada penonton-penonton di FB Academy, InsyaAllah kita akan ada lagi sesi produk pada hari Isnin dan juga insyaAllah kita akan ada satu sesi lagi showcase kejayaan Leader Nation pada hari Jumaat depan. So dengan itu kami doakan kepada yang menonton juga dipermudahkan urusan, Allah memudahkan urusan anda semua dalam memperjuangkan dan juga memberikan manfaat kesihatan juga kesihatan dan juga kewangan kepada orang lain, dan juga kami di SKV yakin bahawa dengan niat yang suci pastinya Allah akan membagi rezeki kepada kita semua. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di puncak kejayaan.